kepada pengurusi majlis Cikgu Nur Nadira. Melati guntung tumbuh merata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulana kata, saya sembah pembuka bicara. Terima kasih kepada pegawai SISC Plus Puan Nadia binti Jahidin kerana sudi menghadiri majlis kami pada hari ini. Yang berusaha Guru Besar Sekolah Pelaksanaan Damansara Damai Dua Encik Zubir bin Yaakob. Yang dihormati barisan penolong kanan yang dikasihi guru-guru dan rakan-rakan. Saya Fakira dan kawan-kawan saya Afif, Muklis, Aisyah dan Afif. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan hasil kerja kami iaitu Carta Ahli PPL tahun 6 yang bertajuk Racun Serangga Organik. Langkah pertama, Cikgu Farah selaku guru bahasa Inggeris kami. Cikgu Farah membagikan kami kepada beberapa kumpulan. Beliau memberitahu kami bahawa tajuk PPL pada tahun ini ialah Racun Serangga Organik. Kami mendengar penerangan daripada beliau dengan teliti dan jelas. Kami berasa sangat gembira dan teruja kerana terpilih dan terlibat dalam projek PPL ini. Seterusnya, kami membuat poster dan buku skrap tentang proses-proses untuk menghasilkan racun serangga organik. Ini ialah contoh poster dan buku skrap yang kami telah hasilkan. Seterusnya, kami membuat pembentangan di hadapan kawan-kawan untuk menguji keyakinan diri kami. Akhir sekali, kami menulis karangan tentang pengalaman sewaktu membuat racun serangga organik. Lepas itu, langkah kedua, kami mengagikan tugas kepada serta ahli kumpulan. Ada yang membuat balon plastik, ada yang membuat kulit limau dan sebagainya. Ketika mata pelajaran sains Cikgu Rizwan, kami dikehendaki untuk membuat racun serangga organik tersebut. Ini ialah hasil kerja kami. Menarik kan? Ya. Cara-cara untuk membuat racun serangga organik ini ialah seperti berikut. Mula-mula, tuangkan air mineral ke dalam balon plastik ini. Kemudian, letakkan kulit limau ke dalam balon plastik ini. Tutup balon plastik ini dan biarkannya selama 2 minggu. Akhir sekali, racun serangga organik ini boleh digunakan. Kami merasa cukup gembira dan seronok kerana telah berjaya membuat sendiri racun serangga organik ini. Racun serangga organik ini tidak menggunakan bahan kimia. Ianya juga boleh dibuat dan diperoleh daripada bahan yang tidak menggunakan bahan kimia kerana bahan-bahannya mudah didapati kerana membabitkan barangan harian dapur dari setiap rumah. Justru, racun serangga organik ini tidak menggunakan kos yang rendah ataupun boleh dikatakan tidak menggunakan kos langsung. Namun, untuk menguji keberkesanannya, ia perlu kerap diuji pada tanaman dan tumbuhan. Akhir sekali, racun serangga organik ini boleh menjamin kelas dan alam semula jadi. Seterusnya ialah kami membuat jadual perubahan masa racun serangga organik bersama Cikgu Nadira selaku guru matematik. Kami perlu sentiasa memantau perubahan yang akan berlaku pada racun serangga organik ini. Dengan ini, kami dapat mengetahui bagaimana racun serangga organik ini terhasil. Pemantauan kami pada hari yang pertama ialah pada hari Jumaat bertarikh 14 Januari, kami melihat tiada sebarang perubahan yang berlaku pada racun serangga organik ini. Pemantauan diteruskan pada hari Khamis, di mana kami melihat ada perubahan sedikit pada racun serangga organik ini. Selepas itu, pada hari Isnin, kami melihat perubahan yang terakhir yang berlaku pada racun serangga organik ini. Warnanya menjadi lebih terang dan baunya menjadi lebih masam. Akhirnya, bahan di dalam balon ini telah bertukar menjadi racun serangga organik dan boleh digunakan pada pokok
seperti pokok cili yang dihinggapi oleh serangga perosak. Uish, mengerikan! Pemantauan ini telah direkodkan oleh kami dengan menggunakan jadual perubahan masa seperti ini. Cantik kan kawan-kawan? Akhir sekali, Cikgu Zubaidah meminta kami untuk menyediakan bahan bagi pembentangan PBL ratus serangga organik tahun 6. Setiap ahli kumpulan telah menyumbangkan idea dan buah fikiran tentang proses-proses untuk menghasilkan ratus serangga organik. Kami menulis carta ahli proses PBL pada kertas yang disediakan. Di samping itu, Cikgu Zubaidah menerangkan kepada kami tentang cara-cara untuk membuat pembentangan dengan baik selain perlu mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Kami berasa amat gembira dan seronok kerana dapat menjalankan projek ini dengan jaya. Dan kami juga turut berharap agar projek ini dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang. Hal ini kerana ianya memberi banyak kebaikan kepada kami. Di antaranya ialah dapat menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan racun serangga perosak dan dapat mengeratkan hubungan di antara kawan-kawan. Now, please allow us to explain the steps in making an organic pesticide complaint in English. First, put the orange peel into the container. Second, pour some mineral water into the container. Third, seal the container and let it ferment. Allow the fermentation to continue until it produces citrus essence and aroma. Next, dilute the essence to a ratio of 1 full cup of water bottle to 1 kilo of water. Lastly, you can start spraying the organic pesticide to your plant. And now, your plant can grow healthier without fungal and insect. Tamat sudah pembekalan kami pada hari ini. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, mari disusun maaf dipinta. Assalamualaikum dan sekian, terima kasih. Terima kasih pengerusi majlis Cikgu Nur Nadira binti Ali Ahmad. Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka kata, saya sembah pembuka bicara. Saya Darwish bersama Az, Najiha, Ida dan Lokman ingin membentangkan hasil projek PPL kami yang bertajuk Racun Serangga Organik. Pertama, Cikgu Farah membahagikan kami kepada beberapa kumpulan. Seterusnya, kami diberitahu bahawa tajuk PBL pada kali ini ialah racun serangga organik. Kami berasa teruja dan gembira kerana telah terpilih untuk terlibat dalam projek PBL ini. Seterusnya, Cikgu Farah memberi pengenalan berkaitan tajuk ini. Secara tidak langsung, kami telah mendapat gambaran awal tentang apa itu racun serangga organik. Kami begitu tertarik akan tajuk ini kerana kami akan berpeluang untuk menghasilkan racun serangga organik buatan sendiri. Kedua, kami mengagihkan tugas kepada setiap ahli kumpulan. Ada yang membawa kulai bawah oren, ada yang membawa balang dan sebagainya. Ketika masa pelajaran sains bersama Cikgu Rizwan, kami telah menghasilkan racun serangga organik. Cara-cara untuk menghasilkan racun serangga organik ialah sediakan kulit bawah oren, kemudian letakkan kulit bawah oren di dalam balang. Seterusnya, tuangkan air mineral ke dalam balang. Selepas itu, rendamkan kulit bawah oren selama 2 minggu. Akhir sekali, masukkan racun ke dalam botol penyembuh. Kami berasa cukup gembira dan seronok kerana telah berjaya menghasilkan racun serangga organik. Racun serangga ini tidak menggunakan bahan kimia. Penggunaan racun serangga organik dapat menjamin kelestarian alam semula jadi. Langkah seterusnya ialah kami membuat jadual perubahan masa racun serangga organik bersama Cikgu Nadira selaku guru matematik. Kami perlu sentiasa memantau perubahan racun serangga tersebut supaya kami dapat mengetahui dengan lebih mendalam bagaimana racun serangga itu terhasil.
Pemantauan kami bermula pada hari Jumaat bertarikh 14 Januari 2022. Kami mendapati bahawa air di dalam balang racun itu telah menjadi warna kekuningan. Seterusnya, pada hari Isnin bertarikh 17 Februari 2022, kami mendapati tiada sebarang perubahan pada racun serangga tersebut. Seterusnya, pada hari Isnin bertarikh 7 Februari 2022, kami mendapati bahawa bau kulit oren dan bau di balang itu semakin masam dan semakin kuat. Akhir sekali, pada hari Selasa bertarikh 8 Februari 2022, kami mendapati bahawa tiada perubahan yang berlaku pada racun tersebut. Akhirnya, bahan di dalam balang telah menjadi racun serangga organik dan boleh digunakan pada pokok seperti pokok kari yang telah diserang oleh serangga perosak. Perubahan telah direkodkan oleh kami dengan menggunakan jadual perubahan masa seperti berikut. Ini ialah hasil jadual perubahan masa yang kami telah rekodkan. Menarik kan kawan-kawan? Akhir sekali, kami telah diminta oleh Cikgu Zubaidah untuk menyediakan bahan bagi pembentangan PBL racun serangga perosak tahun 6. Setiap ahli kumpulan telah menyumbangkan idea dan buah fikiran tentang cara-cara untuk menghasilkan racun serangga organik ini. Kami telah menulis data ahli proses PBL ini pada kertas yang disediakan. Cikgu Zubaidah telah menerangkan kepada kami tentang cara-cara untuk membuat pembentangan dengan baik selain perlu mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Kami berasa gembira dan seronok kerana dapat menyiapkan projek ini dengan jayanya. Kami turut berharap agar projek PBL dapat diteruskan pada masa-masa akan datang. Hal ini kerana ianya memberi banyak kebaikan kepada kami. Antaranya ialah kita dapat menambah ilmu berkaitan racun serangga perosak dan dapat mengeratkan hubungan antara kawan-kawan. Now, please allow me to explain the steps in making an organic pesticide in English. First, collect the orange peel. Second, put them into a jar. Third, pour mineral water into a jar and make sure the orange peel are soaked properly. Next, ferment the orange peel for 2 weeks. Then, take 1 spoon of the essence and dilute it with 1 liter of water. Next, lastly, pour them into the bottle spray. Sebelum kami mengakhiri pembentangan ini, saya ingin melapaskan serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersuara lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merbadi Pohon Cemara. Assalamualaikum pembuka kata, kami sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Yang berusaha Puan Nadia binti Jahidin selaku pegawai SISC Plus yang berusaha Guru Besar SK Damansara Level 2, Encik Zubair bin Yaakob yang dihormati barisan guru-guru penerangkanan yang dikasihi guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya Iman Danish dan rakan ahli kumpulan yang lain iaitu Jus, Warid, Farisha dan Azmi. Berdirinya kami di sini untuk membentangkan sebuah carta ahli PBL tahun 6 yang bertajuk Racun Serangga Organik. Pertama, di dalam subjek bahasa Inggeris, Cikgu Farah membahagikan kami pada beberapa kumpulan. Terusnya, beliau memberi penerangan tentang racun serangga organik, bahan-bahan yang diperlukan dan cara-cara membuatnya. Kami berasa teruja dan tidak sabar untuk membuat racun serangga organik buatan sendiri. Setiap kumpulan perlu membawa bahan-bahan yang diperlukan iaitu kulit limau, air mineral,
bekas dan botol penyembur. Selepas itu, kami membahagikan bahan-bahan yang diperlukan itu pada setiap ahli kumpulan. Akhir sekali, Cikgu Farah juga menyuruh kami untuk membuat buku skrip tentang kebaikan menggunakan racun serangga organik dan keburukan menggunakan racun serangga sintetik. Ini adalah contoh buku skrip yang kami hasilkan. Menarik kan? Yang kedua, pada mata pelajaran sains, bersama Cikgu Rizwan, saya dan ahli kumpulan saya membawa bahan-bahan yang diperlukan. Cara-cara untuk membuat racun serangga organik ini mudah saja. Cara-caranya ialah: langkah pertama, memasukkan kulit limau atau kulit oren ke dalam bekas. Langkah kedua, menuangkan air yang secukupnya ke dalam bekas tersebut. Dan langkah ketiga, iaitu langkah terakhir, tutup dan merendamkannya selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, ini adalah hasil racun serangga organik yang telah kami hasilkan. Kami membuat racun serangga organik ini dengan baik supaya ia boleh menjadi dengan lebih sempurna. Seterusnya, pada waktu mata pelajaran matematik, kami ditugaskan oleh guru matematik kami, iaitu Cikgu Nadirah, untuk melakukan peninjauan terhadap racun serangga organik dan mencatatkan maklumat-maklumat peninjauan kami pada sebuah jadual. Ini adalah contoh jadual yang telah kami hasilkan. Menarik kan? Okey. Sekarang saya akan ceritakan perkembangan racun serangga organik dari hari demi hari. Pada hari pertama yang bertarikh 14 Januari 2022, kami mendapati air daripada racun serangga organik tersebut telah menjadi kekuning-kuningan. Setelah beberapa hari kami menjalankan operasi ini, pada 17 Januari 2022, kami mendapati yang racun serangga tersebut mengeluarkan bau yang busuk dan masam. Dan pada 25 Januari 2022, kami mendapati yang tiada perubahan terhadap baunya, tetapi warnanya menjadi sedikit gelap. Kami merasakan dua daripada tiga perkembangannya ini ialah tanda-tanda awal kematangan. Setelah 2 minggu kami menjalankan operasi ini, kami mendapati yang racun serangga tersebut telah matang sepenuhnya dan selamat digunakan pada tumbuhan. Kesimpulannya, kami dapat mengetahui bagaimanakah keadaan racun serangga itu ketika ia menjalani proses kematangan. Akhir sekali, Cikgu Zubaidah, iaitu guru bahasa Melayu, menyuruh kami untuk membuat sebuah carta alif yang berkenaan dengan projek-projek yang telah kami buat di dalam setiap 4 mata pelajaran yang telah kami sebutkan tadi, termasuklah mata pelajaran bahasa Melayu. Kami berusaha untuk menyiapkan carta alif tersebut dengan membagikan tugas kepada setiap ahli kumpulan. Ada yang mengarang, menulis dan menulis. Kami berharap projek ini akan dapat diteruskan hingga ke masa-masa yang akan datang, kerana projek ini dapat mengeratkan hubungan kami sama rakan dan ia juga dapat membantu kami belajar bekerjasama, membuat kerja dalam bentuk pasukan. Now, let's explain the steps in making an organic pesticide in English. First, collect the orange peel. Second, put them into a jar. Then, pour mineral water into a jar and make sure the orange peels are soaked properly. Then, take 1 spoon of the essence and dilute it with 1 liter of water. Lastly, you can spray the substance to your plants to avoid crop pests damaging your plants. Again, Sebelum kami mengakhiri pembintangan ini, izinkan saya untuk melafazkan serangkap pantun. Terbenam mentari di waktu senja, indah sekali di pandang mata. Menyusun jari di akhir bicara, salah dan silap, maaf diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian. Terima kasih. Melayang serindip di atas permata, rebah berkicau di hujung muara.
Pemanis kata selamat datang awal bismillah membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Guru Besar SK Dharma Suara Damai 2 Encik Zubair bin Yaakob dan yang dihormati barisan pentadbir yang dikasihi guru-guru dan rakan-rakan. Saya Anas dan ini kawan-kawan saya Agnes, Lukas, Danisha dan Kamila. Kami daripada Kumpulan 4 ingin membentangkan Carta Ahli PBL tahun 6 yang bertajuk Racun Serangga Organik. Pertama, Cikgu Farah membahagikan kami kepada beberapa kumpulan. Seterusnya, kami diberitahu bahawa tajuk PBL pada kali ini ialah racun serangga organik. Selepas itu, Cikgu Farah memberi penerangan berkaitan tajuk ini. Secara tidak langsung, kami mendapat gambaran awal tentang apa itu racun serangga organik. Kami begitu tertarik akan tajuk ini kerana kami berpeluang menghasilkan racun serangga organik buatan sendiri. Selepas itu, kami mengagihkan tugas pada setiap ahli kumpulan. Ada yang bawa buah oren, ada yang bawa balang dan sebagainya. Ketika waktu mata pelajaran sains bersama Cikgu Rizwan, kami telah membuat racun serangga organik. Antara cara-cara membuat racun serangga organik adalah seperti berikut. Mula-mula, kami mengupas kulit buah oren dan menuangkan air mineral sebanyak 1 mm ke dalam balang. Selepas itu, kami membiarkan campuran oren tersebut selama 2 minggu. Akhir sekali, kami menuangkan campuran buah oren ke dalam penyembur. Ini adalah projek yang telah kami hasilkan. Menarik kan? Kami merasa seronok dan gembira kerana telah berjaya membuat racun serangga organik secara berkumpulan. Langkah seterusnya, kami membuat jadual perubahan masa racun serangga organik bersama Cikgu Nadira selaku guru matematik. Kami perlu sentiasa memantau perubahan yang berlaku pada racun organik itu supaya kami dapat mengetahui lebih mendalam bagaimana racun organik itu terhasil. Pemantauan pada hari pertama, hari Jumaat 14/1/2022, kami mendapati warna air berubah menjadi kekuningan dan pada hari kedua, di mana kami mendapati bau racun serangga itu menjadi masam dan hari ketiga, 27 hari bulan 1 2022, kami mendapati bau racun serangga organik itu menjadi busuk dan akhirnya bahan di dalam balang itu sudah menjadi racun organik dan sedia digunakan pada pokok yang mudah diserang racun rosak seperti pokok cili. Pemantauan ini telah direkodkan pada jadual perubahan masa racun organik seperti ini. Menarik kan? Langkah keempat, kami diminta oleh Cikgu Zubaidah, guru Bahasa Melayu, untuk menyediakan bahan bagi pembentangan PBL racun serangga organik tahun 6. Setiap ahli kumpulan telah menyumbangkan idea dan buah fikiran tentang proses-proses menghasilkan racun serangga organik ini. Kami telah menulis carta ahli proses PBL ini pada kertas yang disediakan. Cikgu Zubaidah telah menerangkan kepada kami tentang cara-cara untuk membuat pembentangan dengan baik selain perlu mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Kami berasa gembira dan seronok kerana dapat menyiapkan projek PBL ini dengan jayanya. Kami berharap agar projek PBL ini dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang. Hal ini kerana ianya memberi banyak kebaikan kepada kami. Antaranya ialah dapat menambah ilmu pengetahuan berkaitan racun serangga perosak dan dapat mengeratkan hubungan antara rakan-rakan. Now, please allow me to explain the step in making an organic pesticide in English. So, first, collect the orange peels. Second, put them into a jar. Third, pour mineral water into the jar and make sure the orange peels are soaked properly. Next, ferment the orange peels for 2 weeks. Then, take 1 spoon of the essence and dilute it with 1 liter of water. Lastly, pour them into a bottle spray like this.
Sebelum kami mengakhiri pembentangan ini, izinkan saya melafazkan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Yang Musa Encik Zubir bin Yaakob, Guru Besar Sekolah Kebahasaan Damansara Damai 2, Puan Nadia binti Zahidin, Barisan Pentadbir, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Kami dari wakil kelas 4 Bestari Kumpulan 1 akan menceritakan cara-cara menanam pokok bayam brazil. Pokok bayam brazil berasal dari Brazil dan Amerika Selatan. Kini sudah ada tanaman ini di negara kita. Pokok bayam brazil ini mempunyai banyak nama seperti Brazilian spinach, Roman spinach, sambu dan juga sambuletus. Pokok bayam brazil ini kaya dengan penuh khasiat. Pelbagai jenis masakan yang kita boleh lakukan seperti masak lemak, celup tepung, ulam dan sebagainya. Cara menanam pokok bayam brazil ini adalah menggunakan keratan batang. Keratan batang yang boleh digunakan adalah keratan batang yang telah matang. Panjang yang sesuai ialah 5 hingga 12 cm. Setelah potong, buangkan sedikit helai daun yang berada di pangkal kerana bahagian ini akan ditanam di dalam tanah. Keratan batang bayam brazil boleh ditanam di dalam pasu, botol plastik, botol minyak dan sebagainya. Pokok tanaman lebih disarankan atau digalakkan dibaja menggunakan bahan organik seperti bali tai ayam atau bahan kompos. Pokok bayam brazil hanya dibaja sebulan 2 kali sahaja. Pokok tanaman sukatan yang sesuai ialah 2 sudutan atau lebih mengikut saiz dan umur pokok. Pokok bayam brazil hanya perlukan tanah yang lembap sahaja. Elakkan air bertakung kerana ini akan menyebabkan akar rosak. Dipersilakan Atisha Kushaifi untuk menerangkan cara-cara menanam pokok bayam brazil di dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Thank you to Ainul Madiha. Right now, please allow me to tell you how to grow Brazilian spinach in English. Firstly, we cut 15 to 20 centimeters long stem so that it can be planted 3 to 4 to a hole. Secondly, we strip the leaves off the bottom half of the stem and bury it to half tail line and keep it moist. Then, after we establish the cutting, shoot from the roots and it will quickly form to dense clumps. Next, we water the plant regularly. Just sprinkle the water. After that, we apply a top dressing about 5 weeks fertilizer. Finally, the last one, remove the older leaves with a sharp knife. Thank you. Terima kasih kepada Atisha telah menerangkan cara-cara menanam pokok bayam brazil di dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan Insyirah Adana untuk menerangkan maklumat selebihnya. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada Ainul Madiha. Saya Insyirah Adana. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pokok bayam brazil suka diserang perosak atau penyakit selain dari sifat babi dan belalang. Kerana daunnya lembut dan rapuh menarik perosak ini untuk menyerang daun bayam brazil. Racun organik boleh dibuat menggunakan bahan dapur seperti bawang putih, halia dan sabun basuh pinggan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kutipan hasil boleh dilakukan selepas beberapa minggu setelah ditanam. Apabila pokok sudah melebihi 20 cm, eloklah pokok dipangkas. Kekalkan dalam 10 hingga 15 cm sahaja agar pokok nampak kemas dan tersusun. Pokok yang telah rimbun boleh diambil daunnya bersama batang untuk dijadikan bahan masakan. Selain untuk dijadikan bahan masakan, boleh juga ambil batang-batang yang baru dan ditanam semula. Inilah hasil projek-projek yang kami lakukan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Zubair bin Yaakob, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Damansara Damai 2, Puan Nadia binti Jahidin, penolong barisan penolong kalian, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Kami wakil dari kelas 4 Lestari Kumpulan 2 ingin membentangkan tentang pokok bayam Brazil. Pokok bayam Brazil berasal dari negara Brazil dan Amerika Selatan dan juga sekarang sudah dikenali di dalam Malaysia kerana ramai yang sudah mula menanam pokok bayam Brazil. Selain itu, pokok bayam Brazil juga dikenali sebagai Brazil spinach, Pullman spinach, sambu dan sambu lettuce. Pokok bayam Brazil merupakan tanaman yang senang tumbuh dan tidak memerlukan penjagaan yang rumit. Pokok bayam Brazil juga boleh dijadikan masakan dan snack yang berkhasiat. Seterusnya, cara penanaman pokok bayam Brazil memerlukan keratan batang bayam Brazil yang telah matang. Panjang yang sesuai ialah 5 hingga 12 cm. Setelah dipotong, buang sedikit daun di pangkal kerana bahagian ini yang akan ditanam di dalam tanah. Keratan batang bayam Brazil juga boleh ditanam di dalam pasu, polybag, botol minyak masak dan sebagainya. Pastikan juga pokok bayam Brazil ini mendapat cahaya matahari yang mencukupi dan juga jangan lupa untuk menyiram pokok bayam Brazil setiap hari cukup sekadar tanah menjadi kembang. Pokok bayam Brazil hanya dibaja menggunakan bahan organik seperti baja tai ayam atau bahan kompos. Pokok bayam Brazil ini hanya dibaja sebulan 2 kali sahaja. Untuk membaja pokok bayam Brazil ini, sukatan yang sesuai ialah 2 sudut teh sahaja mengikut saiz pokok. Jika pokok bayam Brazil ini besar lebih besar, perlulah kita meletakkan baja yang lebih. Seterusnya, saya menjemput Zafri Anas untuk menerangkan cara-cara penanaman pokok bayam Brazil dalam bahasa Inggeris. Firstly, we need to cut 15 to 20 cm long stem so that we can be planted 3 to 4 to a hole. Secondly, strip the leaves of the bottom half of the stems according to how they length and keep it moist. Then, cut the shoots from the roots and keep them clean from the stems. Next, we have to water the plant regularly. Just sprinkle the water. After that, apply a top dressing about 5 weeks as fertilizer. Finally, remove all the leaves with a sharp knife. Thank you. Seterusnya, saya menjemput Munira Izzati untuk menerangkan cara-cara yang selanjutnya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Munira Izzati atau menerangkan cara untuk mengelakkan serangan perosak. Cara untuk mengelakkan serangan perosak, racun organik boleh digunakan seperti bawang putih, haji dan sedikit sabun basuh. Pengutipan hasil boleh dilakukan selepas beberapa minggu setelah ditanam mengikut keadaan pokok. Apabila pokok mula tinggi melebihi 20 cm, elok dipangkas pokok. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Dan selamat sejahtera. Yang berusaha Encik Zubair bin Yaakob, Guru Besar SK Damansara Damai 2, Pegawai SIST Plus, Puan Nadia binti Jahidin, barisan pentadbir, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Kami wakil dari 4 Lestari dari kumpulan yang ketiga. Saya ingin sebelum itu saya ingin memberitahu nama rakan-rakan saya, Zara Nur Aisyah, Mia Hazwana dan saya Nur Anissa Sofia. Hari ini saya dan rakan-rakan ingin menceritakan tentang bayam Brazil dan cara-cara penanamannya. Bayam Brazil berasal dari Brazil dan Amerika Selatan. Kini sudah ditanam di negara kita, iaitu Malaysia. Bayam Brazil terbahagi kepada 4 nama yang lain, iaitu Brazilian spinach, Pullman spinach, sambu dan sambu lettuce. Bayam Brazil tidak rumit untuk dijaga dan senang untuk menanamnya. Banyak khasiat yang terkandung di dalam bayam Brazil ini. Rakyat Malaysia juga tertarik akan cara-cara penanamannya. Sebelum itu, saya ingin menunjukkan projek-projek yang kami telah membuat sepanjang minggu lepas. Buku scrap bahasa Melayu, poster matematik, sains dan English.
Seterusnya ialah saya ingin menerangkan tentang keratan batang. Keratan batang boleh diambil dari pokok yang telah matang. Panjang yang sesuai ialah 5 hingga 12 cm. Buang sedikit daun di pangkal kerana bahagian ini akan ditanam di dalam tanah. Di samping itu, pembajaan dan siraman. Pokok tanaman lebih digalakkan untuk dibaja menggunakan bahan organik seperti baja tahi ayam atau bahan kompos. Pokok bayam Brazil boleh dibaja 2 bulan sekali sahaja. Manakala siraman kuda boleh dilakukan seminggu 2 kali. Seterusnya saya ingin mempersilakan Zara Nur Aisyah untuk menerangkan cara-cara penanaman di dalam bahasa Inggeris. Dengan itu dipersilakan. Thank you, Anissa, for that great explanation. May allow me to explain the progress in English. Firstly, we need to cut 15 to 20 cm long stems so it can be planted 3 to 4 to a hole. Secondly, strip the leaves off the bottom half of the stem and bury it to half their length and keep it moist. Then, when we establish the cutting, shoot from the roots and it will quickly form dense clumps. Next, we have to water the plant regularly. Just sprinkle the water. After that, apply a top dressing about 5 weeks as fertilizer. And finally, remove the older leaves with a sharp knife. Thank you. Seterusnya saya ingin mempersilakannya Halwana untuk menerangkan lebih lanjut lagi tentang cara-cara penanaman bayam Brazil ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih kepada rakan saya Nur Alisa Sofia. Saya Mia Hazwana dan saya akan terangkan tentang serangan perosak dan juga pengutipan hasil. Untuk pengetahuan anda semua, pokok bayam Brazil ini sukar untuk diserang oleh perosak dan juga penyakit. Hal ini adalah kerana selain daripada sikut babi dan belalang. Hal ini adalah kerana daunnya yang rapuh dan batangnya yang lembut. Dan seterusnya saya akan ceritakan tentang pengutipan hasil, iaitu sebagai topik kita yang terakhir pada hari ini. Pengutipan hasil boleh dilakukan selepas beberapa minggu ditanam untuk keadaan pokok. Apabila pokok melebihi 20 cm, eloklah dipangkas. Kekalkan di dalam 10 hingga 15 cm untuk kelihatan kemas dan tersusun. Untuk pengetahuan anda semua, keratan batang yang baharu boleh ditanam semula. Anda cuma perlu membaca keratan batang tersebut semula. Itu sahaja daripada kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Subir bin Yaakob, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Damansara Damai II, juga Puan Nadia binti Jahidin, Pegawai SISC Plus, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kelas 4 Bestari, kumpulan 4 ingin membentangkan tentang bayam Brazil. Bayam Brazil adalah spesies tanaman berdaun yang berasal dari Amerika Selatan dan juga Brazil. Ini sudah ditanam di negara kita. Bayam Brazil ini juga terbahagi kepada 4 nama, iaitu Brazilian spinach, Foreman spinach, sambu dan juga sambuletus. Pokok bayam Brazil ini adalah tumbuhan yang senang tumbuh dan tidak memerlukan penjagaan yang terlalu rumit. Pokok bayam Brazil ini juga sering digunakan kerana terdapat pelbagai khasiat dari pokok ini. Pelbagai makanan boleh diolah seperti masak lemak, direbus sebagai udang, digoreng dan sebagainya. Seterusnya saya akan ceritakan tentang keratan batang. Keratan batang boleh diambil dari pokok yang sudah matang. Panjang yang sesuai ialah 5 hingga 12 cm. Selepas dipotong, buang sedikit daunnya kerana bahagian itu akan ditanam dalam tanah.
Seterusnya, saya mempersilakan Janatul Adawiyah untuk membentangkan dalam bahasa Inggeris dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Firstly, we need to cut 15 into 20 centimeter long stems so that it can be planted 3 to 4 to avoid. Secondly, strip the leaf of the bottom half of the stems and bury the half their length and keep it moist. Then, cut the shoot from the root and it will quickly form those clumps. Next, we have to water the plant regularly. Just sprinkle the water. After that, we add a subtract about 5 feet fertilizer. Finally, remove all the leaves with a sharp knife. Thank you everyone for listening to me. Terima kasih kepada Janatul Adawiyah. Seterusnya, saya mempersilakan Yasmin Adlana untuk menceritakan cara-cara menanam pokok bayam Brazil. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Yasmin Adriana dari 14 adik. Saya akan menceritakan tentang pembajaan dan siraman. Pokok bayam Brazil boleh digalakkan menggunakan bahan organik seperti bahan tahi ayam dan bahan kompos. Pokok bayam Brazil boleh dibadar sebulan 2 kali dengan badar tahi ayam sahaja. Manakala siraman pula boleh dilakukan seminggu 2 kali sahaja. Itu sahaja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.